My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mofas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita berada pada solat ulang kaji kita pada bahagian kedua daripada juz yang pertama, My Quran Time, baca faham amal pada hari ini. Dan insya-Allah kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Kita bersedia Ustaz ya menyambung ya 10 halaman lagi pada hari ini bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah. Jangan lupa untuk kita membaca doa subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untuk kami. Dan kita share di Facebook untuk maklumkan pada kawan-kawan bahawa kali ini kita tidak mendalami halaman baru, tetapi kita ulang kaji ya selama sekitar 20 ataupun 1 bulan Ustaz ya, sebelum kita masuk kepada bulan Ramadan, agar kita sudah bersedia dengan 10 juzuk ini bekalan ke hadapan. Dan pada hari ini Ustaz kita nak baca daripada halaman yang ke-11, menyambung kisah semalam. Betul, ya, berkaitan dengan kisah Nabi Musa menyeru kepada kaumnya untuk menyembelih lembu. Dan ayat yang ke-70 itu adalah salah satu daripada pertanyaan yang diucapkan oleh Bani Israel. Kalau boleh kita baca sekali Ustaz. Ya Ustaz. Ayat 70. Baik, terima kasih Al-Fadhil Safazul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam ulang kaji, dan kita nak mulakan bacaan kita di halaman yang ke-11 ini Ustaz, ayat atas sekali Ustaz. Ya betul. Atas sekali, iaitu ayat yang ke-70. Mari kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. صدق الله العظيم. Mereka berkata, mohonlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang lembu betina itu, kerana sesungguhnya lembu itu belum jelas bagi kami, dan jika Allah mengendaki nescaya kami mendapat petunjuk. Ini adalah salah satu daripada soalan yang ditanya banyak songel Bani Israel itu suruh sembelih lembu, dia kata warna apa ya. Kemudian di sini tolong beritahu, berdoa kepada Tuhanmu yubayyin lana mahi ya. Baqarah itu apa kebendanya ya. Pasal kami ni tasyabaha, masih samar-samar lagi. Sebenarnya cari jelah lembu sembelih kan, tapi nak kena itu ini, dia banyak tanya Ustaz ya. Tanya ini bukan dia tak faham, tapi tanya ini untuk mengelak, untuk malah menyusahkan lagi keadaan. Pelajaran untuk kita ialah yang kita dah belajar bahawa sebenarnya janganlah banyak tanya sampai ia menyusahkan. Kalau orang tanya kan, solat ni sebenarnya kena awal waktu ke awal tu berapa awal? Kan tak payah tanya gitulah. Dah awal tu, dah qomat tu jalan. Kalau terlewat tu cepat-cepat kan. Tak payahlah bertanya kalau nak qomat tu 5 minit ke 10 minit kan.
yang itu kalau ia ditanya-tanyakan, kalau jawapannya kata 1 minit lepas azan, kan dah susah dah tu jawapannya kan. Jadi insya-Allah la muhtadun, mereka rasakan bahawa kalau Allah beri hidayah pada kami, dapat pencerahan ini, dapat petunjuk, kami lebih jelas. Tetapi pertanyaan-pertanyaan mereka itu malah menyusahkan mereka, dan itulah yang berlaku dalam halaman ini. Mereka akhirnya dapat juga diambil darah Ustaz ya, disentuhkan kepada si mati, bangun si mati menunjukkan siapa pembunuh pada waktu itu sebelum dia kembali meninggal. Jadi ini Allah jelaskan tentang sifat hati orang-orang yang ada penyakit ya. Dia boleh jadi keras dan kadang-kadang dia cuba menyembunyikan sesuatu yang tidak betul ya. Ini yang disampaikan pada ayat 77 pada halaman 12, bahawa sebenarnya apa yang disembunyikan oleh Bani Israel, ataupun kalau katakan orang munafik, siapa sajalah di kalangan kita, ada yang tahu. Siapa yang tahu? Kita lihat pada ayat 77 untuk menjelaskan bahawa jangan main-main ya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz. Masya-Allah, baik. Ayat yang ke-77, tuan-tuan dan puan-puan, di halaman sebelah dia, halaman yang ke-12, satu baris saja ayat dia. Jadi ini juga latihan Ustaz. Ya. Kita cuba nafas kita sampai tak habiskan satu baris. Kita cuba insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Dan tidakkah mereka tahu bahawa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sifat Bani Israel ini, dia kalau katakan ada kebenaran ya, kalau katakan dia nanti diketahui oleh orang lain, dia kalau boleh dia cuba nak simpan ya. Kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, bila ada kebenaran rahsia mereka tu terbongkar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka kalau boleh kata apa pasal kau beritahu kan. Pasal apa? Pasal hidup mereka itu adalah dalam keadaan yang nak menyembunyikan kebenaran kerana datang daripada hati yang bermasalah. Allah cakap bahawa Allah tetap tahu ya'lamu ma yusirrun, yang kamu rahsiakan, yang kamu nampakkan, semua Allah tahu. Dan sehingga itu, dan disambung pada ayat yang ke-78 itu bahawa wa minhum ummiyun. Ini tazkirah untuk kita juga Ustaz ya. Di kalangan mereka itu buta huruf. La ya'lamun alkitab. Buta huruf itu satu orang kata tak pandai baca ABC kan, tapi lebih daripada itu maksud ummiyun ini adalah dia pandai baca tetapi dia tak tahu, dia tak pandai baca. Kalau kita ni tak pandai baca Quran, satu. Yang keduanya ialah tak faham apa isi daripada kitab tersebut. Dan kesannya apa? Orang-orang Yahudi Bani Israel ini dia ada amani, dia ada harapan, dia angan-angan, dia kata kami ni akan masuk syurga contohnya kan. Tapi sebenarnya mereka itu yazunnun, mereka itu hanya bersangka-sangka. Perkara ini boleh berlaku kepada kita umat Islam juga. Kita rasa bahawa kalau lahir Islam masuk syurga terus. Kalau masuk neraka pun beberapa hari saja. Pendapat begitu sebenarnya ada susu galur daripada orang-orang Bani Israel Yahudi yang sebenarnya Allah templak yang kita akan baca nanti. Dan itu juga untuk kita jangan sampai kita ambil teknologi Yahudi tersebut. Bani Israel itu menyatakan asalkan saya masuk Islam, saya dah lahir Islam, saya dah selamat. Dia sebenarnya bukan semudah itu. Ya, bukan semudah itu. Ia perlu dibuktikan sebagaimana Allah nyatakan pada ayat 80. Mereka bercakap apa? Lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Ya. Kami ini tidak disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari. Kata Allah, ittakhadhtum indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahdah. Ya, katakanlah pada ayat 80 itu, sudahkah kamu menerima janji daripada Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Betul ke Allah janji? Kan? Sebenarnya tak ada pun dalam Quran. Betul. Allah cakap ataupun dalam Taurat ataupun dalam Injil bahawa kalau seseorang itu masuk agama tertentu, dia dah selamat. Tak ada confirmation kecuali dia mengamalkan apa yang Allah nyatakan. Dan kita teruskan pada halaman yang ke-13. Kita nak melihat kepada apakah yang berlaku pada ayat 84 berkaitan dengan pertumpahan darah, ya, pengusiran, ya. Kita baca dahulu ayat 84. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, jom kita terus sambung
bacaan kita ayat yang ke-84 di halaman ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون صدق الله العظيم. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu, membunuh orang dan mengusir dirimu, saudara sebangsamu daripada kampung halamanmu, kemudian kamu berikrar dan bersaksi. Sebenarnya ini adalah kesinambungan daripada ayat 83 Ustaz, ya, bahawa Bani Israel ini sudah pun berjanji, ya, tidak beribadah, tidak menghambakan diri kecuali pada Allah, tidak syirikkan Allah dan berbuat baik. Wabil walidaini ihsana. Ini pada ayat 83, ya, dan kemudian kenalah berbuat baik kepada qurba wal yatama, orang-orang yang yatim, miskin, dan perlu bercakap dengan perkataan yang husna, yang bagus. Wa aqimus solah wa atuz zakah, ya, mendirikan solat, menunaikan zakat. Tetapi apa yang berlaku ialah mereka ini summa tawallaitum, mereka berpaling kecuali sedikit. Ramainya yang berpaling Ustaz, ya. Maksudnya ada yang tidak dirikan solat, ada yang cakap mulut, apa istilah Ustaz, mulut longkang kan. Memang cakap, memang tak ada insurans, tak ada takaful. Kan main teruk saja. Jadi dalam ayat ini ia adalah nilai yang baik kepada Bani Israel dan juga sesuai untuk kita. Maksudnya dalam agama kita, dalam syariat kita pun memang kita ini tidak boleh beribadah kecuali Allah SWT. Jadi kehidupan kita ini adalah kesinambungan daripada syariat ataupun nabi-nabi terdahulu, termasuklah Nabi Musa. Jadi Allah ingatkan perkara ini pasal apa? Pasal Bani Israel ini dia dah diberikan macam-macam janji ini. Mithaq ini maksudnya satu janji yang berat, ya, satu simpulan janji yang berat, tetapi mereka abaikan, mereka ambil mudah perkataan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa antum mu'ridun, malah mereka berpaling ataupun acuh tak acuh Ustaz. Dia rasakan bahawa solat ni tak penting kot, ataupun zakat ni kalau tak zakat so what, kan, apa kenanya. Padahal sebenarnya bila tidak menunaikan zakat, ya, bila tidak menunaikan sedekah, wa yurbi sadaqat, sebenarnya dalam juz yang ketiga nanti hilang kesuburan bagi harta yang ada, ya. Dan malah sebenarnya Bani Israel ini bila Allah suruh zakat, dia ingatkan zakat ni kurang harta kot. Dia buat apa? Dia buat riba. Riba dia rasa macam bertambah harta dalam bisnes ketika dia buat pinjaman, beri pinjaman. Tetapi sebenarnya Allah cakap dalam juz ketiga nanti wa yamhaqul Allahur riba, ya, Allah akan hancurkan, Allah akan musnahkan sesiapa yang terlibat dengan riba. Jadi ayat yang ke-84 tadi Allah penyambung lagi tentang hubungan yang lebih ketara, iaitu la tasfikuna dima'akum. Menarik istilahnya dima'akum. Jangan kamu menumpahkan darah kamu ataupun menumpahkan darah. Bila orang bunuh Ustaz, ya, sepatutnya yang tumpah darah orang sebelah sana. Betul. Tapi Allah kata dima'akum, pasal darah manusia ini, darah orang lain adalah darah kita adalah darah orang lain. Ya. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Jangan kamu halau diri kamu. Itu pun menarik juga. Sepatutnya diri orang lain. Tapi Allah cakap anfusakum, pasal kamu ni satu geng, satu pasukan, ya, Bani Israel, dan ini ada kaitan dengan Nabi di Madinah itu sendiri, ya, maksudnya jangan sesama sendiri menghalau antara satu sama lain. Bani Quraizah ke ataupun orang-orang Yahudi itu, mereka kalau boleh nak halau Nabi daripada kawasan tersebut, mereka buat komplot, ya. Summa aqrartum wa antum tashhadun, kamu dah berikrar, kamu dah bersaksi. Ikrar dan saksi ini sebagai satu perkara yang penting Ustaz. Kalau dekat mahkamah tu kan, ya, bila dah berikrar, dah menjadi saksi.
saksi itu kalau bagi saksi palsu, silap-silap masuk penjara. Ya. Jangan main-main dengan perkara tersebut. Itu baru di peringkat manusia, apatah lagi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah menyatakan perkara ini dalam halaman yang ke-13 bercakap tentang ulaikal ladzina ishtarul hayatad dunya bil akhirah, ayat yang ke-86, bahawa mereka itu menukarkan dunia dengan akhirat, ya, mengambil ringan. Dia rasakan dunia, orang-orang Bani Israel ini dia utamakan dunia berbanding dengan akhirat. Jadi sebabnya kita nak lihat pada ayat 14 sambungannya lagi, ya, macam mana kisahnya, iaitu pada ayat 89, dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran daripada Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan. Menarik Ustaz, ya. Ya, mereka waktu tak menang minta menang, ya. Jadi Allah berikanlah dia punya panduan-panduannya. Tapi bila datang sahaja panduan tersebut, ya, mereka kufur. Ya. Apa maksud panduan itu? Panduan itu datang dalam bentuk Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Tetapi disebabkan oleh ini bukannya Bani Israel, ini bukannya Yahudi, bukan geng kami, maka dia kufur. Fala'natullahi 'alal kafirin. Allah melaknat kepada orang-orang yang kafir. Pasal apa? Dia dulu minta, tapi bila dah dapat dia tak nak pula. Macam kita lah Ustaz, ya. Kalau kita boleh kita elakkan, kita doa, dah doa, lepas tu bila dapat kita marah pula apa yang Allah bagi ketika kita berdoa tersebut. Dah bagi tu. Jadi perkara itu dilaknat oleh Allah sebagaimana dinyatakan pada ayat 89. Dan kita lihat sedikit, kalau kita lihat di dalam ayat ini sampailah kepada ayat yang ke-92, ya. Kita nak tengok sedikit maksudnya. Baik. Kita baca dulu Ustaz. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak baca ayat 92 Ustaz, ya. Ya. Jom kita baca dua ayat yang di bawah tu. Kita nak baca 92 saja insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Sadaqallahul Azim. Dan sungguh Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran, kemudian kamu mengambil patung anak lembu sebagai sembahan setelah pemergiannya, dan kamu menjadi orang-orang yang zalim. Ini kisah Bani Israel. Mereka ini diberikan bayinat, iaitu diberikan petunjuk Ustaz, ya, maksudnya mukjizat ataupun tanda-tanda kebesaran untuk meyakinkan kepada mereka. Tetapi apakah yang berlaku ialah mereka itu summatakhaltumul ajl, ya, mereka mengambil anak lembu yang dibuat daripada emas itu Ustaz, ya, digalakkan, direkomend oleh As-Samiri, ya, mim ba'dihi wa antum zalimun. Kamu ni betul-betul zalim. Dapat hidayah, dapat bayinat ini maksudnya adalah apa? Bukti-bukti mukjizat, ya, bukti-bukti mukjizat untuk melambangkan kebenaran, tetapi lepas itu ambil benda lain yang tidak berkuasa pun. Jadi pelajaran untuk kita apa ialah kita dah diberikan bayinat Al-Quran, ya, terutama kita dah nak masuk bulan Ramadan Ustaz, ya. Tetapi ada orang yang dia ambil berhala lain. Dia ambil buku-buku lain lebih tinggi daripada Quran. Tandanya apa? Yang itu dia faham, yang Quran ni nanti dulu. Kan? Ataupun dia mengambil berhala lain apa? Dia taklah ambil lembu. Ada orang memang ambil lembu betul, kan? Sembah lembu betul ataupun sembah lembu yang berhala. Tetapi Angel ini adalah lambang berhala-berhala yang boleh juga dalam diri kita Ustaz. Contohnya kita mengutamakan ego kita, mengutamakan rasa saya betul, pendapat saya betul, saya dah belajar tinggi-tinggi berbanding dengan Al-Quran ini apa. Perkara itu melambangkan kepada berhala baru yang wujud, maka Allah kata apa? Wa antum zalimun. Kamu ni memang betul-betul zalim Ustaz, ya. Cuba bayangkanlah kalau katakan seorang mak cakap pada anak dia, kamu ni zalim. Allah, kan. Kalau anak cakap mak,
lagi kita mak itu pun mak anak aku cakap aku zalim kan, kita akan tertanya-tanya. Dan ini Allah yang bercakap bahawa kamu zalim kalau kamu meletakkan ajal itu lebih tinggi, kamu letakkan ajal itu lebih penting daripada bayinat ya dalam kehidupan kita seharian. Jadi Allah memastikan ini diambil betul-betul pada ayat 93 ya. Allah ajar lagi, menariknya Nabi Musa Ustaz ya. Walaupun Bani Israel ini degil, Nabi Musa tetap juga mendidik mereka. Subhanallah. Ya, dan Bani Israel ini apa lagi pada ayat yang ke-94 pada halaman 15, mereka ni confident betul. Ya. Confident betul masuk syurga. Okay. Kita baca kejap Ustaz, ayat 94. 94, baik. Masih lagi kita berada di ayat yang atas sekali. Di halaman yang ke-15. Jom kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul maut in kuntum sadiqin. Sadaqallahul azim. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang Yahudi, sekiranya syurga negeri akhirat itu di sisi Allah hanya khalisatan min dunin nas ya, hanya khusus untuk mereka selain daripada manusia lain tak dapat masuk, fatamannawul maut. Silalah mengharapkan mati in kuntum sadiqin, jika kamu betul. Ini adalah cabaran kepada orang Yahudi Bani Israel dan juga untuk kita juga. Kalau kita ni rasa kita memang confirm masuk syurga, terus jelah kan, tetapi sebenarnya kita kena ikut prosedur yang ada di dalam al-Quran. Jangan kita rasa kita khusus kepada kita sahaja ya. Kita mempunyai mindset untuk kita ajak seramai orang kepada al-Quran, kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah antara pelajaran daripada halaman 15 bahawa pendapat kita ini suci dan pasti ke syurga itu belum tentu sesuatu yang betul perlu kita amalkan, dan kita kena doa terus beramal, faham al-Quran dan terus istiqamah mengamalkannya. Kita berehat sebentar, selepas ini kita menyambung halaman 16 bersama rakan-rakan kita untuk ulang kaji kita. Baik, Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Subhanallah. Alhamdulillah kita masih lagi bertemu, dan pada hari ini kita masih lagi dalam juzuk yang pertama Ustaz. Ya, juzuk pertama mengimbau kembali pertemuan kita di juzuk yang pertama dulu Ustaz ya. Selepas raya ya. Ustaz? Selepas raya tahun lepas. Oh ya, subhanallah. Betul saya. Jadi alhamdulillah, subhanallah, dan kita pun sekarang dalam perjalanan menuju Ramadan al-Mubarak. Kita doa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati kita saat ini, dan Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan kita semua dengan Ramadan al-Mubarak. Balighna Ramadan ya Rabb. Dan alhamdulillah saat tadi pun kita sudah melihat sebahagian halaman yang ke-15 Ya, sudah. Yang ke-15, dan saya kira
menarik selepas pada rehat ini kita ada istimewa bersama dengan sahabat-sahabat kita. Ada beberapa orang rakan kita yang sudah pun di online. Ya, jadi kita ingin terus Ustaz ya melihat pada halaman yang ke-16 di ayat 102 itu panjang. Betul, bercakap tentang sihir. Sihir ya, dan 103 itu yang ayat yang kita ingin bacakan. Maksudnya kalau seseorang itu tahu bagaimana berinteraksi dengan sihir, maksudnya jangan dipelajari, jangan diamalkan. Ada ganjaran Allah beritahu dalam ayat 103. Kita baca Ustaz. Ya, baik. Nanti kita akan dengar tadabbur bersama dengan Puan Hasliza kita. Puan Hasliza. Baik, Puan Hasliza, kami baca dulu ayat yang ke-103. Selepas ini giliran Puan Hasliza pula, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, jom kita baca ayat 103 di halaman ke-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا Sadaqallahul Azim. Dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala daripada Allah pasti lebih baik sekiranya mereka mengetahui. Tadabbur daripada Puan Hasliza online. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. So ayat 103 ni rentetan daripada ayat 102 yang mana kaum Yahudi yang amalkan sihir. So dalam ayat ni apa yang saya dapat, peringatan untuk saya, sekiranya kita telah pun melakukan sesuatu perkara yang dicela Allah lah, kita segeralah bertaubat, sebab kalau kita beriman dan kembali beriman dan bertakwa, pahala daripada Allah tu pasti lebih baik, ganjarannya pasti akan lebih baik. Sekiranya kita tahu yang buruk tu, pasti kita tinggalkan dan kita bertaubat dan kembali beriman dan bertakwa kepada Allah. InsyaAllah. Terima kasih diucapkan pada Hasliza online di mana kita belajar tadi beriman dan bertakwa. Ya, bukan sekadar percaya sahaja, tapi takwa itu maksudnya kita laksanakan, kita menghindari perkara-perkara yang ditegah oleh Allah. Dalam konteks di atas itu ialah berkaitan dengan sihir Ustaz ya. Pasal sihir ini puncaknya itu adalah memisahkan di antara pasangan suami isteri. Betul. Ya, itu sebabnya kalau tak guna sihir pun sebenarnya syaitan ini kalau boleh dia suami isteri ni lagi bergaduh lagi bagus. Dia memang sokong sangat. Pasal apa? Pasal kalau dua-dua ini baik, nanti masuk syurga. Kan. Tapi kalau bergaduh tu, lepas tu orang ni pun bermusuh, itu memang diseru oleh syaitan untuk alal birri, atas ithmi wal udwan, atas dosa dan juga permusuhan. Baik. Ini adalah sebahagian daripada ayat ataupun halaman 16 dan kita nak bergerak kepada halaman ke-17 ya, di mana dalam ayat 106 ni bercakap tentang kalau Allah nasakh ataupun Allah batalkan sesuatu perkara, Allah akan berikan sesuatu yang sama ataupun lebih baik lagi gantinya ya. Ini dari segi hukum di dalam Al-Quran ini sendiri. Dan kemudian Allah bercakap pada ayat 107. Kita nak baca tentang Allah ini tahu, Allah ini berkuasa ya. Bila Allah bagi sesuatu kepada kita itu ada sebenarnya sesuatu yang kita perlu manfaatkan. Kita baca dahulu ayat 107, nanti tadabbur bersama Nadrah online nanti. Kita baca dulu. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang kasih Allah SWT sekalian, kita di halaman yang ke-17 dan kita nak baca ayat yang ke-107. Hati-hati permulaan itu kita ada mim mati bertemu dengan ta ataupun mim sakinah bertemu dengan ta, jangan kita dengung. Jelaskan bacaan kita, izhar syafawi, alam ta'lam, dan juga anna, selepas itu ada anna, di atas nun ada sabdu, maka kita kena dengung dua harakat. Baik, jom kita baca ayat yang ke-107. Selepas ini kita dengar tadabbur daripada Nadrah. Nadrah. Okey, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min
ولي ولا نصير صدق الله العظيم. Tidakkah kamu tahu bahawa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah Subhanahu Wa Taala? Tadabbur bersama Nadrah Online. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Semua. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kalau saya baca ayat ni, Allah kata, tidakkah engkau mengetahui bahawa sesungguhnya Allah menguasai alam dan langit? Maknanya Allah tu berkuasa ke atas segala-galanya, daripada yang ke atas dan dekat bawah. Jadinya macam kalau kita rasa diri kita lemah, diuji apa semua, kita ingat yang dapat membantu dan melindungi kita hanya Allah, dan manusia pun tak boleh bantu. Itu je. Baik, terima kasih diucapkan pada Nadrah. Itu adalah tadabbur ya, mesejnya straight to the point Ustaz ya. Maksudnya yang boleh membantu kita ialah Allah ya. Pasal Allah ni kalau kita rasa tertekan ke stres ke apa ke, kan kita bercakap tentang COVID, kita bercakap tentang orang ada kerja tak ada kerja. Tuan-tuan sekalian, kita kena pergi tengok balik kepada alam ini. Alam ni tak terusik pun. Kan tak terusik pun. Kita je yang terusik. Pasal apa? Pasal kita ni lemah. Maka Allah suruh kita tahulah ya, sesungguhnya Allah yang berkuasa kepada langit dan bumi ini, tidak ada yang memberi pelindung dan juga pertolongan kecuali Allah Subhanahu taala. Ini mesej kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal pada zaman Nabi ni Ustaz ya, sebenarnya ada di kalangan sahabat itu yang mungkin buat perangai ya, bukan di kalangan terutama golongan munafiklah dan juga orang Yahudi di dalam konteks Madinah ini sendiri. Jadi bila mereka buat perangai, Allah bawakan pada ayat seterusnya pun sebenarnya 108 itu, iaitu Nabi Musa pernah disakiti. Maka Nabi Muhammad pun perlu ingat bahawa beliau kalau disakiti itu ia adalah perjuangan yang berlaku pada Nabi Musa. Dan kalau kita disakiti ya, kalau kita rasa macam saya buat sesuatu ni macam orang tak layan contohnya ya, kita kena ingat bahawa kita ni taklah lebih mulia daripada Nabi Muhammad dan Nabi Musa itu. Mereka yang mulia itu pun disakiti tetapi teruskan perjuangan, kita pun kena sama begitu. Ya, itu mesej yang kita boleh dapat daripada ayat ini. Dan sehinggakan kalau ayat 110, wa aqimus solah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah ya, iaitu dirikan solat ya dan tunaikan zakat pada ayat 110, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi teruskan untuk berjuang ya, buat apa yang Allah suruh. Allah tetap akan melihat. Allah tidak sia-siakan perkara tersebut. Baik. Halaman ke-18, waqalatil yahudu ya, ini ayat yang ke-113 bercakap tentang apa yang disampaikan oleh orang Yahudi kepada orang Nasrani ya, dan orang Nasrani cakap pada orang Yahudi. Kita baca sikit Ustaz ayat 113. Dan nanti kita minta Ustaz Syukri online nanti akan tadabbur sebentar lagi insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berpindah ke halaman 18 sekarang ini. Kita masih lagi di ayat yang ke atas sekali, ada 3 baris lebih, iaitu ayat yang ke 113. Mungkin antara huruf yang perlu diberi perhatian dalam ayat ini ialah huruf tha, mithla. Pada kalimah mithla, huruf tha itu kita jelaskan supaya dia tak bunyi macam sin, mith. Huruf tha keluar lidah kita sikit kan bila kita sebut mithla. Okey, kita cuba baca ayat yang ke 113 sebelum kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Syukri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم
يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله العظيم. Dan orang Yahudi berkata orang Nasrani tidak memiliki sesuatu, dan orang-orang Nasrani berkata orang Yahudi pun tidak ada sesuatu. Padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu berkata seperti apa yang mereka ucapkan itu, maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Kita nak ingin dengarkan tadabbur daripada Ustaz Syukri daripada ayat 113. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada surah kedua ayat ke-13, apa yang saya dapat, alhamdulillah, subhanallah, satu perkara yang sangat-sangat saya belajar pada hari ini, Allah turunkan ayat ini, Allah beri kita membaca, peluang membaca ayat ini, iaitu saya belajar jangan salahkan orang. Setiap orang ada pegangan masing-masing dan jangan pandang orang lain salah. Itu yang saya belajar. Saya, apa yang orang cakap, saya jangan salahkan mereka. Dan kita dipertanggungjawabkan dengan apa yang kita katakan. Dan bila kita pertuturkan dan kita perkatakan, itu yang akan menjadi satu konflik kepada orang bila orang lain salah tafsir. Jadi, apa yang kita belajar pada hari ini, setiap tutur kata kita dipertanggungjawabkan dan jangan cari salah orang lain. Nanti kita ke akhirat nanti kelak kita akan diadili seadil-adilnya. Wow. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Syukri menyatakan tentang jangan kita menghukum orang lain, Ustaz, ya. Si Yahudi ni dia cakap pada orang Nasrani, orang Nasrani cakap pada Yahudi, engkau ni tak ada apa-apa, kan. Sebenarnya siapakah yang akan membuat keputusan paling tepat? Allah cakap di hujung itu, fallahu yahkumu bainahum. Allah lah yang akan menghukumi. Yang pentingnya ialah si Yahudi ini, orang Yahudi kena baca kitab dan buat ikut kitab yang asli, jangan ubah-ubah. Dan Nasrani pun baca kitab yang asli, jangan ubah-ubah. Dan bagi kita apa poinnya? Baca kitab Al-Quran yang tidak ada perubahan apa-apa ini, beramal sebaik mungkin, dan kalau kita dah dapat dah kebaikan, kita ajak orang lain, Ustaz, ya. Tetapi jangan kita menghukum terus. Pasal bila kita tengok je kawan kita tak baca Quran, dia kata dia ni dah tak lama lah ni, kan. Ataupun dia ni rasanya tak layak kot masuk syurga. Perkara-perkara itu adalah mindset menghukum orang lain yang dikongsi oleh Ustaz Syukri tadi, yang kita kalau boleh jangan buat, Ustaz, ya. Itu yang kita boleh belajar, pasal Allah sahaja yang tahu secara tepat apa status seseorang bila kita ada bertelingkah di hujung itu, yakhtalifun. Dan ini adalah sebahagian daripada halaman 18 untuk sama-sama kita hidupkan, ya. Di dalam surah ini Allah bercakap tentang ayat 115, walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fathamma wajhullah, ya. Di mana saja kita menghadap, ia adalah menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, innallaha wasi'un alim. Yang pentingnya apa? Poinnya pada ayat 115 ini ialah di mana sahaja peluang untuk kita beribadah, untuk kita mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting ialah kita jangan cepat menghukum kecuali mengajak orang kepada mesej daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita bergerak, Ustaz, pada halaman yang ke-19. 19 tu ayat 120 tu selalu kita baca. Betul, Ustaz. Kita bacalah, Ustaz. Baik, Ustaz. Okey. Kali ini nanti kita akan dengar daripada Hairizah untuk berkongsi apakah mesej yang dapat daripada ayat 120. Kita baca dahulu. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat yang ke-120 kita kini di halaman yang ke-19. Menarik, ya, ayat yang ke-120 ini. Kita sama-sama nantikan sekejap lagi tadabbur. Namun kita baca dahulu ayat yang ke-120 insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك ولئن
اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير صدق الله العظيم. Dan orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya, dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Tadabbur, mesej daripada Khairizah online. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Allah tunjukkan kepada adik saya yang sebenarnya segala petunjuk ini daripada Allah, itulah kebenarannya, dan jika kita tidak mengikuti kebenaran ini, kita tidak akan ada penolong baginya. Sesungguhnya Allah lah segala penolong bagi kita. Kerana itulah kitab kita Al-Quran. Terima kasih diucapkan pada Khairizah untuk berkongsi. Jika kita tidak ikut kepada panduan daripada Allah Subhanahu taala, huda yang sebenar-benarnya petunjuk adalah daripada Allah, bukannya daripada manusia. Kalau kita nak ikut manusia mana-mana penceramah ke apa ustaz ni, kita tengok apa Allah cakap dahulu, ya. Dan sudah tentunya antara cabaran petunjuk ini, ada orang ikut style Yahudi ataupun Nasrani, pasal mereka ni akan cuba package-kan dengan mesej yang menarik. Kadang-kadang kita rasa macam wah, law of attraction contohnya kan, menarik tu kan, tetapi rupa-rupanya ia kadang-kadang mencabar kepada akidah yang menyebabkan tidak ada pertolongan ataupun pelindung kalau katakan seseorang itu berpaling daripada ilmu yang sebenarnya. Ilmu sebenar itu datang daripada Al-Quran. Jadi itulah yang kita ikuti sekarang ini, ya. Ayat 121 Ustaz, ya. Ayat 121 itulah yang nak menerangkan bagaimana seseorang itu betul-betul mencari huda. Kita baca ayat 121 Ustaz. Boleh? Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Kita masih lagi di halaman yang ke-19 ya. Ya. Menyambung satu ayat lagi selepas bacaan tadi, iaitu ayat 121. Nanti Cik Nur Razah akan tadabbur mesejnya. Okey, baik, terbaik Ustaz. Mesej penting juga ayat 121 ni, mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. Orang-orang yang telah kami berikan kitab, mereka membacanya sebagaimana yang sepatutnya, mereka itulah yang beriman kepadanya, dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang yang rugi. Mesej tadabbur daripada Cik Nur Azah online. Tak ada suara ya Cik Nur Azah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Pada ayat 121, kita orang yang menerima kitab Allah, kita hendaklah membacanya dan memahaminya, dan kita hendaklah juga mengamalkan apa-apa yang telah disarankan ataupun yang diperintahkan oleh Allah daripada ayat-ayat yang telah kita baca. Dan pada siapa yang memahami tetapi tidak mengikut ataupun mengingkari apa yang telah dinyatakan dalam Al-Quran, itu adalah orang-orang yang rugi. Terima kasih diucapkan. Saya apabila Terima kasih diucapkan Cik Nur Azah. Itu kesimpulannya. Yes. Kalau katakan ada baca, kena faham, kena amalkan, itu adalah tilawah, haqqa tilawati Ustaz, ya. Bukan sekadar baca sahaja ataupun faham sahaja. Kadang-kadang fahamnya nota banyak kan, tapi tak nak buat pun. Itu pun tak juga dikira sebagai yatlunahu haqqa tilawati, akan jadi orang yang rugi. Dan inilah yang kita ingin sama-sama angkat dalam My Quran Time yang tuan-tuan hadir bersama pada hari ini, yang kita harapkan kita doa Ustaz, ya, agar Allah pimpin kita haqqa tilawati. Baik Ustaz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم يا الله ويا رحمن ويا رحيم jadikan mata kami mata yang suka melihat kalam-Mu Al-Quran lalu membacanya, lidah kami lidah yang fasih menyebut kalam-kalam-Mu ayat-ayat-Mu ya Allah, telinga kami telinga yang tidak pernah jemu-jemu mendengar lantunan bacaan-Mu ya Allah, bacaan Al-Quran ya Allah, hati kami hati yang senantiasa diberi kekuatan untuk berusaha sedaya upaya ya Allah memahami dan juga mengamalkan isi kandungnya birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Diucapkan pada Ustaz Tirmizi, ya, kita doakan agar kita dapat meneruskan legasi Nabi Ibrahim sebagaimana dalam ayat 127 pada halaman yang ke-20. Inilah yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Tabung ini adalah untuk kita menyambung legasi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga tuan-tuanlah kita semua adalah umat yang akan bertemu kembali Nabi junjungan yang dicintai. Kita bertemu dan kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat di online yang bersama tadi. Yes, ada yang sempat, ada yang tak sempat bertadabbur, tak apa. Saya ucapkan terima kasih dan mungkin kita boleh berjumpa lagi pada siri yang akan datang untuk tadabbur, yang nak dengar lagi kata-kata apa yang difahami selama ini, dan kita bertemu lagi pada jam 5 petang, ulangan pada jam 10 malam, 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas yang mendoakan tuan-tuan semua, sahabat-sahabat kita ini tilawah haqqa tilawati bersama dengan tuan-tuan yang di rumah juga sama-sama. Apatah lagi kita menyambut kepada bulan Ramadan tidak lama lagi. Tilawah haqqa tilawati. Kita bertemu kembali dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna My Quran Time itu tadi dibawakan khas kepada anda oleh Mufas.